Nak poligami lah. Jangan sampai cerai dengan isteri pertama. Ni kita sedih. Tuan-tuan, nenek moyang kita dulu poligami semua. Tuan-tuan ni semua produk poligami. Lepas tu, tuan-tuan perempuan khususnya tak suka poligami, itu hak perempuan. Tapi kita sendiri adalah produk poligami. Tak percaya cek jurai keturunan kita. Tak ada langsung ke yang poligami. Bahkan kita malam ni ada yang lahir daripada institusi poligami. Tapi poligami lah, jangan bercerai-berai. Sedih kita tengok. Kahwin dah 20 tahun, suami kahwin baru, dengar yang 20 tahun dia kahwin ni diceraikan. Sedih kita, hancur luluh hati. Isteri yang sama susah dengan kita. Dia bela isteri baru dia siang malam. Ceraikan yang pertama. Esok dah tua anak tak balik rumah, jangan marahlah. Awak tinggal terus. Kerana isteri, ini contohnya, ada yang kecil hati kan, ada pula yang bangun marah. Ini contoh saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, berumah tangga ini tak seindah yang disangka. Bagi orang yang belum kahwin, mereka memang ketar-ketar kepala lah nak kahwin. Tapi kalau tanya kepada orang yang dah lama kahwin, kahwin ini begitu sajalah. Bukan kita saja, satu dunia. Kata orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth of year marriage, both of them talking and the neighbor listening. Artinya satu dunia sama saja masalahnya. Masa mula-mula nak kahwin, masa melamar, beli dia engagement ring, proposal ring. Nak bertunang, beli engagement ring. Bila dah kahwin 2-3 tahun, suffering. Ring juga suffering. Sehari dua ni ramai orang kahwin. Kita pun letih dah makan kenduri sehari dua ni. Hari ni pun saya ingat tuan-tuan pun ada yang balik kenduri. Masa kahwin berkompang-kompang. 2-3 tahun dengar cerita dah berlempang-lempang. Apa cerita? Berumah tangga bukanlah senang. Beban dipikul, hutang disandang. Cari nafkah pagi dan petang. Lalai sedikit, perahu tergalang. Lengah sedikit, bertambah hutang. Terlambat sedikit, mata terbuntang. Salah sedikit, celaka pun datang. Berumah tangga bebannya berat. Kalau lengah, kaki terjerat. Kalau lalai, hidup melarat. Kalau pemalas, rezeki tersumbat. Bila terlupa, ditimpa laknat. Kalau tak ingat, hidup melarat. Sebab itu kita melihat realiti hari ini, perceraian itu memang tinggi di negara kita. Apatah lagi budak-budak yang muda-muda sekarang ini, dia bercerai, dia main-main begitu je. Dia buat macam komputer, boleh undo gitu je. Data rasmi yang dikeluarkan oleh Ketua Perangkawan Negara, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ni DOSEM keluarkan statistik. Kes perceraian di negara kita meningkat 43.1% daripada 43,936 kes tahun 2021 naik 62,890 kes tahun lepas 2023. Tahun ni belum lagi lah, baru beberapa hari, baru seminggu. Menurut dapatan DOSEM lagi 43.1%. Ini adalah angka tertinggi yang pernah direkodkan sejak 2016. Dan 3 negeri yang mencatatkan peningkatan tertinggi bilangan perceraian orang Islam, champion number 1 Kedah, 113.6%. Nombor 2 Sabah, 94.5%. Nombor 3 Perlis, 83.5%. Dan perceraian tertinggi adalah pada skala umurnya, demografinya, antara 35 sampai 39 tahun untuk lelaki-lelaki, manakala perempuan pada kumpulan usia 30 sampai 34 tahun. Maknanya, majoriti yang bercerai ini, kadar perceraian tertinggi, pasangan muda, bawah 40 tahun. 39, 37 dah dengar dah tukar status dah. Sebab itulah agaknya orang belum 40 ni dia tak matang sebenarnya. Belum matang. Dia rasa dia dah mature. Tapi sebab itulah Nabi-Nabi umur 40.
Saudara-saudara umur belum 40 janganlah kata dah mature sangat walaupun ada PhD. Belum lagi. Kita ada juga data yang keluar kalau dosa melibatkan saudara rakan-rakan kita non-Muslim, tapi itu kita tak bincang di sinilah, perceraian di kalangan non-Muslim. Artinya perceraian makin tinggi. Maknanya rumah tangga ni bukan sesuatu yang indah seperti yang kita sangka. Sebab itu kepada para suami isteri, kita berikan nasihat. Jadi suami hendaklah adil. Kasih merata, besar dan kecil. Jadi suami hendaklah awas kerana syaitan selalu mengipas. Jadi suami hendaklah cerdik supaya perahu tak terbalik. Jadi suami kena pandai supaya tidak bercerai-berai. Jadi suami kena senonoh supaya hidup tak selalu bergaduh. Jadi suami kena banyak sabar supaya hidup tak hari-hari bertengkar. Kepada isteri pun sama. Jadi isteri muliakan hati. Tak setia hanya pada suami. Tahu membela, pandai memberi. Tahu menimbang, berlapang hati. Kepada mentua bermanislah muka. Kepada ipar duai, berbaiklah sangka. Suami isteri luruskan hati. Supaya kita esok bercerai mati. Itu matlamat kita. Kalau kita kaji pada malam ini, apakah faktor penyumbang kepada kadar perceraian? Kalau orang buat research, dia ada IV, ada DV, kita cari apa dia punya pemboleh ubah bersandar tak bersandar. Apa pemboleh ubah yang terkuat sekali, yang menyebabkan perceraian itu berlaku begitu tinggi sekali. Ini kita bahaskan malam ini. Pertama sekali adalah kerana faktor pengabaian tanggungjawab. Berdasarkan rekod yang kita ada 10,799 aduan daripada tahun 2018 sampai 2023. Yang mana semua aduan itu adalah melibatkan pengabaian tanggungjawab. Dan daripada statistik itu, masalah yang melibatkan pengabaian tanggungjawab ini, paling utama sekali adalah suami tak beri nafkah. Number one. Sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Gayanya exercise lah tiap-tiap hari. Tak boleh juga beri batin. Apa masalah? Tak tahu. Yang kedua, malas melaksanakan tanggungjawab. Malas bekerja. Ada pendidikan yang bagus, tapi malas bekerja. Yang mana ini semua boleh membawa kepada pergaduhan. Dan daripada pergaduhan itulah bermulanya ketidaksefahaman. Sebab itu kepada tuan-tuan sekalian, marilah kita orang lelaki-lelaki, para suami, dengan isteri, dengan anak ni jangan kira sangat duit. Jangan tiru Haji Bakhir. Haji Bakhir, anak je minta duit, Manisah minta duit nak beli mesin jahit, demam. Kata isteri dia, saya ni semua cukup, makan cukup, pakai cukup, semua cukup. Cuma duit tak pernah nampak. Mana Haji Bakhir simpan? Dalam peti besi. Tutup dengan kain. Datang anak yatim, buat demam lagi. Datang Cikgu Murni, barulah dia bangun. Jangan jadi begitu. Ingat puan-puan, kalau dapat suami kedekut, apa tindakan? Jangan mengadu domba di laman sosial. Jangan buat posting ke apa. Dah, ada cara dia. Macam mana cara kalau dapat suami kedekut? Pernah berlaku kepada Hindun. Hindun dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, saya masalah suami saya Abu Sufyan ni kedekut sangat ya Rasulullah. Macam mana nak buat? Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhastu minhu wa huwa la ya'lam. Dia tak bagi duit pun ya Rasul. Untuk saya, untuk anak saya tak cukup. Dia bagi tu tak cukup. Kedekut sangat. Dia punya cara kiraan tu kiraan zaman 20 tahun dulu. Kos dia. Kedekut sangat. Takkan anak pergi sekolah belanja RM2 tak jadi dah zaman RM2 ni. Dia berkira. Jadi apa yang saya buat ya Rasul? Saya ambil duit dia tanpa pengetahuan dia. Itu bahasa akademik, bahasa kasar. Saya curi duit dia. Apa reaksi Nabi? Oh, enti kena hudud. Dah. Jawab Nabi, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kata Nabi, okey, ambillah sedikit daripada duit dia sebanyak yang mencukupi keperluan kau dan anak engkau. Jangan lebih lah. Jangan ambil sampai boleh beli handbag, itu melampau.
ambil boleh beli untuk yang seadanya. Dan ini hadis riwayat Bukhari ataupun Muslim. Sebab itu tuan-tuan, kita orang lelaki suami ni dari segi hukum syarak, sama ada tuan-tuan berpoligami atau bermonogami, adalah menjadi kewajipan memberi nafkah kepada anak dengan isteri. Sebab itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah berpesan, wabda biman ta'ulu taqulul mar'atu imma an tu'ta'imani wa imma an tutalliqani. Mulakan memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan kau dulu. Isteri kita, anak kita. Kalau kau tak bagi, maka isteri kau nanti akan berkata kepada kau, bagi aku nafkah atau tutalliqani, ceraikan aku. Ini hadis Bukhari. Bayangkan Nabi dah pesan, isteri engkau kena bagi dia duit, nafkah. Kalau dia tak bagi, kalau engkau tak bagi, ayatnya dua saja, kata dua dia. Bagi aku duit atau ceraikan aku. Sebab itu duit ni memang tak mustahak. Tapi duit ni, dia memang tak boleh beli kasih sayang. Tapi kalau tak ada duit, kasih sayang pun boleh hilang. Suami kalau selalu beri nafkah secukupnya kepada isteri, isteri pun sayang pada suami. Hari-hari dia panggil abang. Be. Be tu maknanya abang, bukan beruang. Be dia panggil. Tapi kalau kita duit tak ada, kerja malas, duduk rumah main telefon, daripada pagi sampai malam, tak main game, buka WhatsApp group, tu je lah kerjanya. Dengan isteri tak bercakap, dengan anak tak bercakap, duit pula tak ada. Ada ke dia nak panggil kita be? Tak ada dah. Dia panggil be, bewok, ada walk belakang, menantang bewok dia panggil. Kenapa jadi begitu? Marah. Sebab itu dari segi undang-undang di negara kita ini adalah menjadi satu kesalahan pada suami buat 3 perkara. Pertama, zalim pada isteri. Yang kedua, tinggalkan isteri tanpa sebab. Yang ketiga, abaikan tanggungjawab. Salah. Dan ini bukan undang-undang duniawi. Syarak. Kata Imam An-Nawawi, 7 perkara wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada isterinya. Pertama, sediakan makan. Yang kedua, sediakan tempat tinggal yang munasabah, iaitu rumah. Yang ketiga, menyediakan pakaian. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan untuk memasak. Rempah ratus, bawang, minyak masak, garam, gula. Termasuklah lauk pauk dan seumpamanya. Yang kelima, menyediakan perkakas-perkakas rumah. Perkakas bilik air, perkakas bilik tidur dan seumpamanya. Dan yang keenam, menyediakan alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, termasuklah sikat ataupun sikat kutu jika diperlukan. Dan yang ketujuh, menyediakan pembantu, khusus kalau kita berkahwin dengan orang perempuan yang memang daripada kecil dah biasa ada pembantu rumah, ada bibi. Dia memang tak terror sangat lah buat kerja dapur. Dia daripada kecil, ayah dia ada orang gaji di rumah. Kita kahwin dengan dia, kita tak sediakan pula orang gajian, itu boleh dianggap suatu pengabaian. Kecuali dah berjanji sedok sematilah. Cuma ingat ibu-ibu, ini nafkah zahir saja. Yang dipanggil daruriyat. Yang bersifat aksesori tak masuk. Sebagai contoh, estro tak masuk. Oh, saya suami tak tanggungjawab Ustaz. Kenapa pula? Saya tiap-tiap hari Ahad nak menengok Mas Singa dah tak dapat. Dia tak beli Astro. Takkan saya tengok siaran ulangan saja. Astro takkan ada nak menengok Mas Singa malam ni. Kalau ada saya cepatkan ceramah. Kok ada yang minat lah. Saya nak tengok drama pukul 10 dah. Apa lagi? Aircon tak masuk. Oh, marah. Suami tak bertanggungjawab. Janji nak pasang aircon, bilik tidur tak pasang-pasang. Aircon tak masuk. Benda nafkah zahir ni, benda kalau tak ada, mati. Ada orang hidup dia tak ada aircon, tak ada masalah. Oh, saya tak tahan Ustaz, saya lahir di Amerika. Datang masjid lah aircon ada kan? Duduk masjid i'tikaf. Ni gurau sajalah. Tapi jangan benda yang lebih sangat. Complementary, bukan benda compulsory, bukan complementary. Contoh complementary itu tambahan lah. Contoh suami belikan handbag misalnya. Itu complementary. Menghargai jasa-jasa isteri, sempena anniversary misalnya. Itu complementary. Dia bukan compulsory.
Kalau Imam Asy-Syafi'i, dia perincikan lagi. Kalau suami itu kaya, ada duit, maka hendaklah, ni zaman dia lah, hendaklah dia memberi 2 cupak sehari makanan kepada isterinya. 1 cupak bersama 675 gram, lebih kurang RM1 20 sen, RM3 sen. Ini zaman dia. Kalau suami itu satu sederhana saja, hendaklah dia beri isterinya sehari 1,5 cupak makanan. Kalau suami itu jenis orang miskin, beri 1 cupak saja. Berartinya tak ada ampun. Dia mesti sediakan nafkah. Dan ingatlah tuan-tuan, beri duit pada isteri dengan anak, sedekah. Itu dikira sedekah. Contoh cuti sekolah baru-baru ni. Orang lain semua berjalan, bawa anak, bawa isteri pergi pantai, Kuantan ke mana ke. Kita tak pergi, duk pucung tak keluar-keluar. Duit ada, bukan duit tak ada. Ngapa tak cuti? Membazir anak-anak biar lantak, biar belajar hidup susah. Padahal kedekut. Tuan-tuan belanja tu sedekah. Dalilnya kata Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Iza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqatan." Siapa-siapa orang Islam beri duit nafkah kepada keluarganya dengan niat nak dapat pahala dari Allah, maka dia kira sedekah. Hadis Bukhari. Jadi tuan-tuan hari bagi duit anak pergi sekolah, itu dikira sedekah dengan syarat niat nak dapat redha pahala daripada Allah. Tapi kalau mengungkit-ngungkit, hari-hari aku bagi duit dengan kau, bila lah nak besar kau ni, mati aku macam ni. Adakah ayah cakap gitu? Ayah kita pernah cakap gitu ke kita? Tak pernah. Ayah ni macho. Biarlah hari raya pakai kain pelakat koyak pun tak apa. Anak biar lawa pada dia. Lepas tu kalau gambar raya tahun 80-an, ayah semua pakai kain pelakat dengan baju Melayu je. Anak semua sampai lelak-lelak. Itu ayah. Biarlah dia anak aku cantik pada aku. Terbalik, ayah sekarang dia lebih lawa pada anak dia pula dah. Kedekut sangat. Duit nak bawa ke mana? Anak kita kan. Rumah tangga hendaklah sungguh. Mau bekerja bersimbah peluh. Sakit dan perit pantang mengaduh. Lapar dan haus pantang mengeluh. Berumah tangga hendaklah pukal, menghadapi dugaan dengan tawakal. Sakit dan pahit jangan menyesal, hutang dan beban jangan ditinggal. Berumah tangga hendaklah sabar, hasung dan fitnah jangan didengar. Memeras peluh tahan belapar, membanting tulang tahan terkapar. Berumah tangga banyak cubaan, kuatkan hati, teguhkan iman. Bisikan syaitan jangan ikutkan. Hasad dengki orang jangan pedulikan. Pahit pedihnya kita tahankan. Sakit deritanya kita hadapkan. Supaya tak patah di tengah jalan. Supaya perkahwinan kita berkekalan. Keluarlah duit sikit. Itu indikator kebahagiaan. Berilah duit. Bukan nak suruh kaya pun bagi 10,000 sebulan. Tak. Jangan kedekut macam Haji Bakhir. Alah esok bercerai. Itu satu. Faktor yang kedua adalah faktor orang ketiga. Ini payah, suami handsome sangat ni payah juga. Faktor orang ketiga. Kajian mendapati bahawa 4,798 aduan dari tahun 2018 sampai 2023 berkaitan dengan masalah orang ketiga. Orang ketiga ni payah. Rumah tangga memikul akibat. Entahkan baik, entahkan jahat. Kerana itu banyak-banyaklah ingat. Kerja salah jangan dibuat. Kepada Allah mohonkan rahmat supaya hidup dalam selamat. Berumah tangga ini wajib amanah. Kerana anak dan isteri itu taruhan dari Allah. Jagalah mereka sehabis daya. Peliharalah dengan sedaya upaya. Supaya hidup beroleh barakah di dunia bahagia, di akhirat setosa. Bantu kepada tuan-tuan para suami khususnya. Hati-hatilah bila berkawan dengan orang perempuan di ofis ke, alumni ke, bekas sekolah ke. Jaga-jaga dengan godaan wanita. Istilah budak-budak internet sekarang dipanggil penyondol. Saya tak berapa setuju sangat. Apa nak panggil penyondol? Macam binatang gaya penyondol-nyondol. Budak-budak ya, tak apa istilah kita pun tak faham. Kepada kaum wanita pun saya mengambil kesempatan malam ini. Jangan ganggu suami orang. Walaupun ada kajian menunjukkan orang-orang dah berkahwin ni lebih digemari oleh kaum wanita. Sebab pertama ekonomi stabil.
pekerjaan pun stabil, melihat sabar tu tinggi, dah berumur kan. Jadi orang memang suka, dan kita pun orang lelaki ni bila dah tua makin handsome pula dah. Masa muda tak lawa sangat, jambu sangat. Sekarang ni lawa pula dah, misal ada putih-putih sikit, memang orang minat lah. Jadi orang perempuan pun kadang-kadang minat pada orang dah kahwin ni, pengalaman lebih kata dia. Sebab itu kita di Malaysia, termasuklah kita di Selangor ini, kita ada undang-undang khusus melarang mengganggu rumah tangga orang. Sebab itu tuan-tuan malam ni, kalau ada kes bukan perempuan sajalah, tuan-tuan pun sama, katalah bekas boyfriend isteri kita ke, bekas tunang dia ke, asyik main WhatsApp, blok, tukar nombor lain, asyik mengacau je isteri kita. Sekarang tahulah bekas girlfriend dia, tapi kalau dia mengacau siang malam, boleh ambil tindakan. Tuan-tuan pun samalah, katalah isteri tuan-tuan ni boyfriend dia asyik ngontek kerjanya, ajak reunion lah itu ini. Itu boleh disabit kesalahan di bawah enakmen jenayah syariah Selangor 1995. Individu yang mengganggu keharmonian rumah tangga orang lain boleh berdepan dengan hukuman penjara tak lebih 3 tahun, denda tak lebih RM5,000, atau kalau melampau sangat, 2 sekali kita bagi. Dan hukuman itu diperuntukkan di bawah 3 seksyen enakmen jenayah syariah Selangor 95, membabitkan seksyen 32, iaitu pertama, kita boleh cah dia memujuk lari. Memujuk lari lah, mengacau dia. Yang kedua, ada niat nak membawa pergi. Yang ketiga, mempengaruhi dia meninggalkan rumah tangganya. Itu boleh bawa. Tapi saya ingat, kalau masalah orang ketiga ni biasanya para suami lah. Jadi suami-suami sekalian beringatlah. Kalau nak berkawan dengan orang perempuan di luar rumah pun, berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Orang perempuan ni dia ada satu benda yang paling kita takut, godaan. Dan godaan wanita ini diiktiraf oleh Nabi kita sebagai godaan yang paling berbahaya. Sehingga dalam satu hadis Nabi pernah sebut, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i. Tidak aku tinggalkan ujian yang sangat berbahaya kepada umatku di kalangan lelaki-lelaki selain daripada godaannya seorang wanita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu godaan wanita ini diakui sendiri penangannya oleh baginda Nabi. Nabi pernah meluluskan cuti tentera Islam semasa di Madinah, kerana orang tu beri alasan, saya tak boleh pergi perang kerana saya mudah tergoda dengan wanita. Masa tu dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni melibatkan kerajaan Rom. Kerajaan Rom ni Eropah orang putih lah. Dan Eropah Rom ni kalau dia datang perang, pasukan dia akan bawa sekali perempuan-perempuan. Dah perempuan kalau orang Rom kan rambut blond lah, apa warna-warna, apa mata biru, lain lah dengan spek orang Arab ni. Jadi ada seorang lelaki namanya Jad bin Qais. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasul, trip ni saya tak pergi boleh tak? Ngapa? Saya mudah jatuh cinta ya Rasul. Saya takut nak perang, nampak hidung mancung, mata hijau, saya tak jadi perang ya Rasulullah. Bolehlah excuse ya Rasulullah. Nabi kata boleh, no problem. Terkejut semua orang. Turun ayat Quran surah Taubah, Allah tegur Nabi, ngapa mudah nak lulus cuti ni. Wa minhum may yaqulu dhalli wala taftinni. Ada di antara mereka berkata padamu, ya Muhammad, izinkan aku tak berperang, janganlah kenakan aku kepada fitnah. Surah Taubah ayat 49. Allah Ta'ala kata itu temberang semua, kau janganlah percaya sangat semua tu. Tapi akhirnya tak lulus jugalah cuti dia. Sebenarnya dia malas pergi perang. Sebab kebetulan musim tu, ladang kebun dia sedang berbuah. Jadi, peraih dah datang lori nak masuk, Cina nak ambil buah. Time tu pula nak pergi perang. Dia kata, apa aku nak buat MC ni? Oh, dia pun kata mudah jatuh cinta. Nabi lulus. Peringkat awal lah. Artinya godaan wanita itu pasti ada. Justru hati-hatilah. Bahkan dalam Quran, Allah Ta'ala susun godaan syahwat nombor 1 sekali adalah perempuan. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Nisa dulu.
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Syahwat manusia itu nampak indah kepada beberapa perkara. Pertama, Allah Ta'ala sebut number one, wanita. Baik itu perempuan ni, tak payahlah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pandang perempuan tak suka, tuan-tuan kena pergi berubat. Macam mana tengok orang perempuan tak suka? Maknanya takkan tengok orang lelaki pula dah tergoda. Kacau, kena pergi berubat lah tu. Baik itu orang selalu bergurau, pergi luar negara, tengok anak orang, ingat anak sendiri. Tengok bini orang, lupa bini sendiri. Itu gurauan. Ya? Gurauan orang menggah lah biasanya. Godaan. Nombor 2 yang tinggi sekali godaan. Wal banin. Anak-anak. Anak-anak ni, yalah macam tuan-tuan yang dah bercucu ni, cucu lah. Dalam handphone, gambar depan cucu. Punyalah sayang ke cucu. Tak letak gambar bini lah. Cucu. Penuh gambar cucu 6. Peluk aki. Penuh peluk atuk. Sayang anak cucu. Yang ketiga, qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Harta yang banyak. Dan harta tu pula spesifik Allah Ta'ala sebutkan zahab wal fiddah. Mah permata. Sebab itu orang perempuan yang cantik di mata laki-laki adalah perempuan. Tapi yang cantik di mata perempuan bukan laki-laki. Yang cantik di mata perempuan emas permata. Sebab itu kalau dia lalu Habib jual ke apa ke, berpinar mata dia. Lalu pokong ke apa ke. Lepas itu kalau lalu supermarket, kita tengok orang lelaki suami isteri, ramai pegang tangan jalan dalam shopping kompleks. Apa pusat? Sebab nak pegang isteri jangan masuk kedai emas. Bengkok kita. Bukan romantik sangat, tak bagi dia masuk. Kemudian wal khailil musawwamah. Khail ni artinya kuda. Kuda al-musawwamah ay ar-ra'iyah. Kuda yang berhias. Artinya suka kenderaan yang cantik. Suka kenderaan yang selesa. Make-up kereta sikit. Itu syahwat. Kemudian suka pula kepada wal harth, wal an'am. An'am ni haiwan ternakan, termasuk haiwan peliharaan. Saya percaya tuan-tuan di sini ada yang di rumah bela oyen lah, benda bulus, benda-benda nama taruknya. Taruk sayang ke kucing, suka menengok dia. Sayang, syahwat kita, nafsu kita suka. Atau membela lembu ke di kampung. Wal hars, suka tanam tanaman. Kalau orang kampung ladang sawit. Kalau kita di bandar tanam pokok, tanam buah-buahan di rumah. Allah kata tak ada masalah. Engkau suka 5-6 perkara tu, carry on. Tak ada masalah. Tapi kena ada batasan. Zalika mata'ul hayatud dunya. Itu semua benda-benda yang kesenangan hidup. Carry on. Tapi bear in mind. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi aku ada tempat yang lebih baik lagi daripada itu semua. Apakah dia kata ulama? Syurga lah. Kau buat baik-baik, kau masuk syurga. Aku bagi lebih pada tu. Dunia ni memang sedap. Nabi pun sebut, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ni kata Nabi, indah dan juga manis. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah memberi kekuasaan pada kamu di dunia ini. Dan Allah perhatikan apa yang kau akan buat. Fattaqud dunya. Hati-hatilah dengan dunia. Yang kedua Nabi sebut. Wattaqun nisa. Dan hati-hatilah kepada godaan perempuan. Sahabat tanya, kenapa ya Rasul? Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sebab bencana yang berlaku kepada Bani Israel pertama sekali datangnya daripada godaan wanita. Hadis Muslim. Ulama bahas kenapa Nabi kaitkan kalahnya bangsa ni dengan godaan wanita dikaitkan dengan Israel. Apa sebab? Israel ni tuan-tuan bangsa cerdik. Kita tak dapat menafikan. Yang kita boikot siang malam ni benda-benda yang bersifat makan, benda gitu saja. Tapi dari segi teknologi, dari segi kemudahan, daripada segi metodologi kajian, kalau dunia research lah, banyak orang Yahudi. Cuma kita tak terdaya nak membuang satu-satunya. Sebab orang Islam tak buat lagi benda itu. Contoh-contoh yang dalam dunia statistik, nak buat analisa smart PLS, SPSS, tang mana tak ada Yahudi di situ. Reference citation kita. Berapa banyak daripada orang belah sana.
Sebab itu sejak daripada 105 tahun, 174 orang Yahudi menang 15 dozin hadiah Nobel. Mereka menang 13 anugerah bidang literature, 32 anugerah bidang chemistry, 27 anugerah bidang ekonomi, 53 anugerah bidang fisiologi dan perubatan, dan ada 49 anugerah dalam bidang fizik. Bangsa dia bangsa cerdik. Traffic light Yahudi buat. Bayangkan Yahudi, traffic light pun dia buat. Tuan-tuan nak boikot traffic light, 300 saman. Langgar merah, tahan trafik. Ngapa? Boikot Yahudi. Terang. Sebab tu kita boikot benda yang kita mampu sajalah. Benda tak dapat kita. Stainless steel Yahudi buat, Beno Strauss Yahudi yang ciptakan tu. Stainless steel yang kita guna pisau sembelih korban apa semua. Mikrofon Yahudi, Charles Eder, Emil Berliner, Yahudi. Kalau yang ubat-ubatan tak payah cerita lah. Ubat-ubat yang vaksin apa semua, yang COVID kita tak pasti. Yang sebelum-sebelum ni, hepatitis B ke apa semua Yahudi. Bangsa dia bangsa cerdik. Tapi Nabi nak mengatakan, secerdik-cerdik Yahudi pun kalah dengan godaan wanita. Jadi kalau engkau tak berapa nak cerdik, lagilah kenanya. Manusia paling cerdik boleh kena kalah dengan godaan perempuan. Dah kahwin, elok ada anak cucu, skandal pula dah dengan dia kalah dengan perempuan. Ada skandal, ada. Tengok sejarah moden sama je, pemimpin-pemimpin agung dunia kalah dengan perempuan. Jangankan orang biasa, layman macam kita, para salafus salih pun, ulama pun, mereka begitu khawatir godaan wanita. Ini ulama tahap-tahap tinggi ni. Contohnya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Dia ni pakar fiqh nombor 1 dalam kalangan tabi'in. Pakar fiqh. Apa kenyataan dia pernah buat? Ma syai'un akhwafu alayya minan nisa. Aku hidup tak takut orang. Aku tak takut hantu, aku tak takut apa-apa. Tapi aku paling risau dengan perempuan. Kalau orang perempuan datang, aku susah hati. Ustaz. Dia buat penalti kita. Ustaz nak gambar. Sudah. Ustaz ada nombor telefon. Kita pula melayan. Tak ada apalah. Ni contoh. Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Ni mufti di Mekah. Dia pernah kata, aku kalau disuruh jaga harta Baitul-Mal, insyaAllah aku boleh jaga dengan amanah. Tapi kalau tinggalkan aku berdua-duaan dalam sebuah bilik dengan seorang wanita, aku tak pasti apa akan berlaku. Ini mufti Mekah cakap ni. Aku tak pasti. Berdua dengan perempuan, tak pasti. Dia tak kata dia akan buat benda tak elok. Tapi tak ada jaminan dia boleh duduk tu berzikir. Subhanallah. Belum ada jaminan, belum tentu. Sebab itu Abu Nu'aim, dia membawakan satu penjelasan ulama dalam kitab Hilyatul Awliya. Jangan kau berdua-duaan dengan wanita walaupun untuk mengajar Al-Quran. Ini ingat ustaz-ustaz. Saya menengok ustaz-ustaz muda berceramah ni yang selalu terpalit dengan masalah-masalah yang keluar mahkamah apa semua ni, melayan sangat. Orang perempuan kita tak boleh mengajar dia one to one Quran. Apa sebab? Godaannya lebih banyak lagi. Contoh masjid buat program mengajar Quran fardu ain untuk muslimat waktu duha misalnya. Tiba adalah seorang dua muslimat beritahu kepada nazir, kepada ustaz, boleh tak saya nak belajar one to one? Belajar ramai-ramai saya tak faham. Boleh lah belajar di masjid. Lepas tu rasa tak selesa. Boleh tak ustaz datang kum? Dia melarat-larat lah. Dulu Jabatan Agama Pahang pernah tangkap orang mengajar Quran kepada anak murid dia di hotel. Check in. Mula lobby duduk hotel pula. Walaupun awak buat benda baik. Bukanlah kita masuk tengok dia tak berbaju. Tak ngaji elok. Mengaji molek dekat meja opis dalam pejabat, dalam bilik itu. Tapi itu tak sesuai. Kalau dibiarkan sejam, 2 jam tak tahu mengaji ke tidak lah lepas pada itu. Nak mengajar Iqra' 4. Takkan nak check in hotel. Online je lah webek. La ilaha illallah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tak dibenarkan berjemaah hanya berdua dengan perempuan yang tak ada hubungan dengan kita. Tak dibenarkan. Itu semayang tu.
Contoh kita singgah masjid mana-mana musafir, kita dah selalu dengar ceramah fadilat berjemaah. Nak semayang berjemaah. Dengan siapa? Nampak satu budak perempuan lelek-lelek. Adik nak semayang? Jom kita berdua. Tak boleh. Lu siapa? Kau semayanglah dengan isteri engkau, anak engkau. Saya tak ada, saya musafir. Kau carilah Bangladesh, Nepal ke mana. Bagi RM10 dia ikutlah semayang. Bayangkan semayang itu bukan kita berhadapan pun, beri belakang. Begitu berat godaan wanita itu sehingga kita buatkan kaedah pengawalan. Lepas tu ingat masjid kalau nak buat program Qiyamul pun sama. Walaupun semangat nak buat Qiyamul, kalau datang tiba-tiba seorang je budak perempuan, lawa pula. Tangguh je lah Qiyamul itu kali lain. Tak tahu benda jadi. Tak tahu hati kita, wallahualam. Sebab itu dalam Islam, ittaqus syubahat. Menghindarkan diri daripada syubhat itu adalah prinsip yang sangat penting. Maka para suami, jangan bebas sangatlah berkawan dengan orang perempuan. Dekat ofis kita, walaupun staff sama dengan kita, dah macam adik-beradik, aku engkau bertampur, bertepuk. Dah, dia. Jangan. Dalam kitab Talbisul Iblis, karya Ibnul Jauzi, ada diceritakan satu riwayat. Ini berlaku kepada Nabi sendiri. Kana Nabi SAW mu'takifan fa'ataituhu azuruhu laylan fahadatsatuhu thumma kumtu li'anqaliba faqama ma'i liyaqlibani. Isteri Nabi cerita, satu hari Nabi ni iktikaf di masjid. Isteri dia datang waktu malam. Datang Nabi pun berbincang, berbual-bual dengan isteri dia dekat dengan tepi masjid lah, tak masuk dalam. Kemudian bila dah puas berborak, Nabi sebab iktikaf dia tak keluar. Isteri dia datang berborak. Bila isteri dia nak balik, maka dia pun takkan nak biarkan isteri dia jalan malam seorang-seorang. Wa kana maskanuha fi dari Usamah bin Zaid famarra rajulani minal ansar. Jadi rumah isteri Nabi nama Safiyah binti Huyai. Jadi Safiyah ni dia nak balik. Isteri Nabi yang antara yang lawa Safiyah. Sebab Safiyah ni dia Yahudi. Jadi Nabi pun iring dia balik. Dan rumah dia dekat dengan rumah Usamah bin Zaid. Sedang Nabi berjalan dengan isteri dia pakai tutup penuh lah. Famarra rajulani minal ansar. Tiba-tiba Nabi jumpa dengan dua orang lelaki Ansar, bertembung dengan dua orang lelaki Ansar. Falamma ra'aya Nabi asra'a. Dua lelaki ni bila dah malam gelap, nampak Nabi berjalan dengan perempuan. Jadi dia berdua ni pura-pura tak nampak, jalan laju. Buat-buat tak nampak. Padahal dah bertembung. Apa reaksi Nabi? Ala rislikuma. Oi, slow sikit. Mai sini. Mari sini. Dia pun datang. Ya Rasul. Innaha Safiyatu binti Huyai. Ini isteri aku, Safiyah binti Huyai. Kau jangan nak sangka macam-macam. Itu Nabi. Maka kedua lelaki ni berkata, faqala subhanallah ya Rasulullah. Subhanallah, takkanlah kami nak sangka buruk bawa girlfriend malah ya Rasulullah. Mestilah Rasulullah bawa isteri. Tak ada, kata Nabi. Inna syaitan yajri minal insani majrad dammi. Wa inni khashitu an yaqzifa fi qulubikum syarran. Kata Nabi, don't play. Setan ni berjalan dalam badan orang macam darah berjalan dalam badan. Dan aku tak nak kerana kau memandang aku berjalan dengan satu orang yang kau tak tahu, kau akan berprasangka buruk dalam hati kau. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu tuan-tuan kalau di ofis makan tengah hari usahlah makan orang perempuan bertepuk tampur bercampur-campur. Orang zaman-zaman dashcam ni jangan main. Keluar dengan orang lelaki dah lah, keluar dengan bini orang. Buat apa? La ilaha illallah. Godaannya itu bahaya. Hadirin hadirat sekalian, kita sedang membahaskan tentang tauladan rumah tangga bahagia. Kita sebutkan tadi bahawa antara pemboleh ubah yang menjadikan penyebab kepada kerosakan rumah tangga sekarang ni yang tidak bahagia lagi adalah kerana wujudnya masalah orang ketiga. Jadi kepada orang laki-laki khususnya, jagalah pergaulan kita. Ingat, kita ni suami orang. Jangan nak huah-huah sangat dengan orang perempuan, apatah lagi isteri orang.
Jadi nanti akan masalah baru pula muncul, dipanggil cinta platonik. Cinta platonik ini adalah cinta antara isteri orang dengan suami orang, yang bermula daripada berkawan, bercerita masalah, berkongsi masalah, simpati, empati, lama-lama jatuh cinta dan seterusnya. Kita boleh sambung sendirilah skrip drama itu. Kita orang Islam ni elok pegang satu budaya. Ini Nabi ajar. Kita kena sedaya upaya elakkan diri daripada orang fitnah. Itu. Macam tadi kita bawa riwayat, Nabi jalan dengan isteri dia. Dia bukan dengan girlfriend, dengan skandal ke apa, tak. Bertembung dengan orang, Nabi clearkan. Ini Safiyah binti Huyai, isteri saya. Sahabat kata, takkanlah kami nak sangka buruk. Tak ada, kata Nabi. Manusia ni, syaitan jalan dalam badan. Apa-apa esok kau sangka buruk, esok kau bawa cerita. Itulah pernah nampak Nabi dengan orang perempuan, tak tahu siapa. Itu sebab aku explain. Ini isteri aku. Hidup kita mesti jauh daripada fitnah. Kalau kita tengok sekarang dalam media sosial, ramai orang suka play victim. Dia selalu mengatakan dia mendakwa menjadi mangsa atau menjadi korban, mangsa difitnah. Tuan-tuan sekalian, mangsa fitnah apa? Kalau tidak kerana angin, masakan pokok bergoyang. Kecuali beruklah yang goyangkan. Kalau tak ada api, masakan ada asap. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Hujan berpohon, panas berasal. There's no smoke without fire. Orang tak akan buat cerita kalau benda tu tak ada langsung. Kecuali lah orang tu cyber trooper, memang benda tak ada pun dia adakan. Memang kerjanya menjanamkan karier kita, benda tak ada pun dia adakan. Kalau setakat label-label kita ni tak ada orang lah bersungguh sangat nak menjatuhkan. Artinya benda tu jangan sampai orang mudah nak buat cerita buruk kita. Ini kita berikan nasihat kepada individu-individu berpengaruh yang sering menjadi tumpuan masyarakat, tumpuan umum. Ini kena elak diri daripada fitnah. Menteri misalnya, jangan tunjuk sangat dalam media sosial pergi bercuti dengan keluarga naik kapal mewah. Walaupun mampu. Dia keturunan dia tuan tanah Kedaung, memang banyak tanah. Tapi masyarakat menengok. Sebab orang ramai yang di bawah susah teramai lagi. Jadi tak sesuai. Bila orang kutuk, tengoklah ni semua bermewah. Dia kata, tengok inilah masyarakat telah memfitnah saya. Yang kau cerita dalam media sosial tu apa? Sama juga orang politik. Jangan nampak sangat makan di restoran mewah. Walaupun mampu. Dia kalau boleh orang politik ni makan bawah pokok, cendol tepi jalan, jalan kaki, naik Grab. Itu orang suka sangat. Pakai smart pun orang kata, duit haram lah. Dia masyarakat ni susah kita nak mendidiknya. Semua benda duit haram tu. Asal perut buncit sikit, rasuah tu lah. Padahal roti canai 4 keping. Tapi yelah, awak dah memilih untuk menjadi public figure, orang politik pula lagi. Jadi jangan dedahkan diri dipitnah. Kalau kita kerja-kerjaan jadi pegawai daerah misalnya, jangan tunjuk sangat keluar minum dengan kontraktor misalnya. Tak boleh. Walaupun kontraktor tu classmate kita, kawan kita. Bukan nak bagi projek pun. Iyalah, tapi ni kontraktor. Takdir satu hari dia dapat projek, cara betul. Tapi orang akan fitnah. Alah, dia boleh lah seminggu 3 kali minum dengan DO. Dah jadi fitnah. Jangan dedahkan. Nak minum dengan member kontraktor boleh, minum di office. So anak buah pergi beli nasi lemak, makan di pejabat. Selesai masalah. Takkan tu pun nak ajar. Apa lagi? Ustaz, jangan layan peminat perempuan beria sangat. Kalau dengan orang lelaki salah muncul mulut. Kalau dengan orang perempuan, apa khabar makcik? Apa khabar? Ya, terima kasih. Terima kasih. Kan menyampah orang menengoknya. Orang minta nombor telefon bagi, anda tanya soalan hukum boleh ke depan? Boleh, tak masalah. Masjid bagi, orang lelaki tak baginya pula. Tak bolehlah begitu. Pegawai masjid, Imam Bilal, jangan masuk pertandingan karaoke. Tak boleh. Fitnah. Walaupun awak memang sedap menyanyi, 7 keturunan sedap menyanyi. Saya ustaz, ayah saya menyanyi, atuk saya menyanyi, moyang saya menyanyi, semua menyanyi. Orang tak peduli tu semua. Awak imam, masuk pertandingan karaoke. Walaupun nyanyi lagu kumpulan Hijaz, tak boleh.
Ataupun Bilal masuk pertandingan snooker peringkat daerah. Dapat pula naik Johan. Yang Johan tu tokek snooker. Kan fitnah. Zaman orang ada telefon. Awak tengah menerak atas meja tu, orang ambil gambar. Hantar ke pejabat agama. Inilah kerja Bilal kita. Padahal kita masuk tournament. Bukan betting pun. Orang tak peduli tu semua. Artinya, jangan dedahkan dirilah kepada fitnah. Tuan-tuan boleh je pegang prinsip, Ustaz nak ikut orang cakap mati kita. Siapa suruh pilih karier itu? Jadi layman je lah, tak ada orang nak ambil tahu hal kita. Lepas tu kalau nak bebas, jangan jadi bintang, jadi binatang. Itu faktor ketiga. Faktor ketiga yang menyumbang kepada ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Yang keempat, saya melihat faktor ini, faktor yang menyebabkan tidak bahagia ini adalah, ini mungkin sensitif lah bagi setengah, tapi ini kita bincang. Iaitu faktor poligami. Poligami. Poligami ni tuan-tuan, di permukaannya memang nampak bahagia lah. Tapi dalamnya itu, hanya kami yang duduk pejabat agama je tahu. Lepas itu tuan-tuan tengok jarang kadi kahwin dua. Jarang. Yang kahwin dua ni orang biasa je. Bawa bas, bawa teksi, bawa grab, driver, orang biasa. Agamawan jarang sangat kahwin dua. Tuan-tuan perhatikanlah. Nak cari ustaz yang poligami tu susah. Ada. Tapi tak seramai orang biasa. Apatah lagi orang duduk pejabat agama. Saya dulu menjadi kadi. Kadi bukan KD. KD main golf. Saya kadi daerah Temerloh. Orang Selangor panggil PTA. Pegawai Tadbir Agama. Saya faham panggil kadi. Saya kadi daerah Temerloh. Kadi ni NCR. Nikah, cerai, rujuk. Kerja dia. Jadi sebagai kadi, kita hari-hari menengok masalah. Dan masalah yang besar juga adalah masalah poligami. Ada di kalangan isteri yang suruh suami ceraikan isteri pertama. Ada juga isteri kedua yang budak-budak muda panggil penyondol tu. Disuruh suami dicerai pula isteri yang pertama. Ini tak betul. Ini budaya yang tak sihat. Kenapa awak punya suami, awak berkongsi dengan orang, awak tak boleh share, awak suruh pula buang, share yang satu lagi. Tak boleh begitu. Sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah dengar Nabi pesan, la yahillu li imra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha safhataha fa innama laha ma quddira laha. Nabi pesan tidak halal bagi mana-mana isteri menyuruh suaminya menceraikan isteri yang satu lagi demi untuk mengosongkan pinggannya, iaitu dia nak memiliki suami itu sepenuhnya. Akan tetapi milikilah apa yang dah ditakdirkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, kita tak boleh rosakkan rumah tangga orang sampai dia bercerai-berai kerana kita. Sama ada kita ganggu isteri orang itu ataupun suami orang itu. Jangan. Nak poligami lah. Jangan sampai cerai dengan isteri pertama. Ni kita sedih. Tuan-tuan, nenek moyang kita dulu poligami semua. Tuan-tuan ni semua produk poligami. Lepas itu, tuan-tuan puan-puan khususnya tak suka poligami, itu hak puan-puan. Tapi kita sendiri adalah produk poligami. Tak percaya cek jurai keturunan kita. Tak ada langsung ke yang poligami. Bahkan kita malam ni ada yang lahir daripada institusi poligami. Tapi poligami lah, jangan bercerai-berai. Sedih kita tengok. Kahwin dah 20 tahun, suami kahwin baru, dengar yang 20 tahun dia kahwin ni diceraikan. Sedih kita, hancur luluh hati. Isteri yang sama susah dengan kita. Dia bela isteri baru dia siang malam. Ceraikan yang pertama. Esok dah tua anak tak balik rumah, jangan marahlah. Awak tinggal terus. Kerana isteri, ini contoh ya, ada yang kecil hati kan, ada pula yang bangun marah. Ini contoh saja. Tak boleh begitu. Man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merosakkan hubungan seorang isteri terhadap suami, ini bukan umat aku, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik itu puan-puan, kalau suami kita ada gaya macam nak menikah sangat dah gayanya, puan-puan pilih dua saja. Buckle up, back off. Lawan atau biar. Kalau puan-puan nak biar, biarlah. Dia dah kahwin ke apa ke. Tapi kalau nak lawan, lawan sebelum kahwin. Dia dah kahwin, jangan runtuh masjid.
Yalah, orang lelaki sekarang nak poligami mana dia minta izin dah. Semua minta maaf je. Dia buat dulu, minta maaf kemudian. Muka sepusing. Yang, abang baru balik. Yalah. Balik yalah. Dah tu, nikah seorang lagi. Doalah tuan-tuan dapat bapa mentua baik. Macam Jamil bin Abu tu. Doalah. Allah panjangkan umur bapa mentuaku. Amin. Amin. Itu kita tak campur lah, pandai-pandai lah masing-masing. Tapi nak bercerai ke apa, nak suruh suami bercerai dah kahwin, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kata Imam Abu At-Tayyib, seorang yang menipu atau menggoda isteri orang dan merosakkan orang itu, atau merayunya sampai wanita itu akhirnya minta cerai daripada suami dia supaya dia dapat nikah dengan orang itu atau kena nikah orang lain dan sebagainya, itu semua Nabi tak mengaku umat, sama saja. Sekarang ni pun ada pesen orang dia minat pada isteri orang kan. Tak boleh begitu. Isteri orang ni kadang-kadang lawa, minat. Itu pun ganggu rumah tangga dia sampai dia bercerai, kita pula ambil pula dia. Bayar pula tebus talak. Sekarang tuan-tuan ni membimbangkan kita. Kes tebus talak agak tinggi. Tebus talak ni maknanya isteri minta cerai pada suami, suami tak nak ceraikan. Sebab suami tak ada kesalahan. Nafkah cukup, anak ramai pun salah. Tak ada panah baran, tak ada apa. Tapi rupanya isteri dah ada boyfriend. Bekas boyfriend dia zaman belajar UiTM ke apa, jumpa semula. Dengar pula duda pula dah. Lawa pula, misal macam Datuk K tu, penuh lawa. Cakap berhalus. Dia goda ni, isteri kita contohnya dah jatuh cinta semula. Cinta platonik dia panggil. Akhirnya dah pandang suami menyampah apa semua. Pergilah berubat, kebaskan hitam. Tak jalan juga. Dah jatuh cinta angau dah. Macam Jamil bin Abu lah. Makan sup nampak bini. Wah. Sup kambing tu nampak bini nombor 2. Bayangkanlah. Akhirnya minta cerai. Suami, apa kesalahan aku yang kau nak minta cerai? Boleh, mahkamah boleh pisahkan. Tapi kena bayar ganti rugi. Tebus talak. Siapa kena bayar? Yang penyondol tu dia kena bayar. Berapa nilainya? Tuan-tuan boleh letaklah harga tuan-tuan berapa? 1 juta boleh. Saya nak mahkamah bayar saya 1 juta. Tapi agak-agak lah letak nilai tu. Mahkamah akan kira lah berapa layaknya. Mungkin 20,000, 30,000. Berapalah pandai-pandai. Nak cepat pesan lawyer lah. Dulu tak ada kes ni. Sekarang dah semakin menjadi-jadi. Sejak daripada ada banyak WhatsApp group ini. WhatsApp group alumni. Banyak ni ex sekolah ini, ex sekolah itu. Yalah, zaman sekolah dulu tengok comot je dia ni. Tapi sekarang ni lawa pula dah. Dah dengar cerita jadi toke kosmetik pula dah. Pipi mu merah. Lawa pula dia ni. Dulu Allah. Belemin je muka berminyak je. Lawa pula dah sekarang. Tu jadi jatuh cinta balik. Sebab itu kalau kita ni jenis warak, tak ada campur grup-grup WhatsApp perempuan-perempuan ni, tak campur. Kalau WhatsApp group dia lelaki semualah. Huang-huang tu cerita hai mancing ke apa. Nak ada orang perempuan buat apa? Payah. Sekarang dia pukul 10 malam. Tengok main dalam WhatsApp group lagi. Walaupun cerita hai Palestin. Dalam hati, laki dia tak kecil hati ke dia main telefon lagi pukul 10.30. Agaknya laki tu lama dah baring sebelah tu. Dia buat bodoh. Totek. Walaupun cerita Palestin. Geruk campur lelaki perempuan. Tak sesuai lah. Bini orang lagi. Ni kalau tuan-tuan warak. Kalau tak warak tak apa. Campur lah. Orang-orang warak ni dia jaga hubungan. Sebab itu, ada orang pernah tanya. Ni pasal poligami. Ada orang pernah tanya. Ustaz, boleh tak saya menghalang suami saya poligami dengan cara meletakkan syarat ketika mula-mula perkahwinan, masa nikah tu dah buat syarat. Boleh ke tidak? Ini ada berita baik untuk perempuan sekalian. Tapi sebab perempuan dah kahwin lama dah, tak boleh lah. Ada satu lafaz cerai, dia panggil cerai ta'liq. Biasanya lafaz ta'liq yang standard lah, yang biasa kita baca kalau contoh yang disediakan oleh pihak berkuasa agama. Macam contoh ta'liq di Selangor. Ni tuan-tuan kalau kahwin di Selangor lah. Kita kan lepas daripada kita menikah, aku terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Sah. Lepas tu kan kita kena baca lafaz ta'liq.
kita tanda tangan. Apa yang standard Selangor? Saya mengaku, apabila saya tinggalkan isteri saya, nama sekian-sekian, selama 4 bulan hijrah berturut-turut, ataupun lebih, dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama tempoh itu, padahal dia taatkan kepada saya, atau saya melakukan sebarang mudarat pada tubuh badannya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, apabila sabit aduannya di sisi mahkamah, dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM1, maka pada ketika itu tertalak ia dengan cara talak khulu. Kita baca kan? Lepas tu kita pun sign. Tuan-tuan ingat sign saja je ke tu? Itu sign bersyarat tu. Kita baru nikah, kita dah ceraikan isteri kita. Iaitu cerai bersyarat. Kalau saya buat begini, saya buat begini, kita pun sign. Lepas sign bawa pada pengantin perempuan. Pengantin perempuan ni lah masalah. Bila orang ulur borang, sibuk gambar. Cik. Kau ingat sign MOU ke? Itu undang-undang yang melindungi hak kita. Sibuk posing. Lepas tu bila suami tak balik, tak beri nafkah, gantung tak tali, dah menangis. Asyik buat status dalam Facebook je kerjanya. Yang awak sign tu itu boleh ambil tindakan. Jadi ada orang tanya, boleh tak taklik itu diubah? Ini ada satu kelebihan negara kita ini. Kalau nak tambah taklik sedia ada, tiada halangan. Dengan syarat, mendapat terlebih dahulu, dipersetujui lah terlebih dahulu. Sebagai contohnya, kalau Seksyen 22 Akta Undang-Undang Keluarga Islam ada memperuntukkan tentang pendaftaran taklik lain bagi perkahwinan dalam pendaftaran perkahwinan. Taklik lain dalam seksyen ini disebut sebagai taklik tambahan. Taklik tambahan ni boleh dikarang ayatnya mengikut syarat yang dipersetujui. Contohnya, biasa kita sebut kalau saya meninggalkan isteri saya 4 bulan hijrah berturut-turut atau saya mudarat pada badannya, baru 2-3 perkara. Puan-puan tambahkan dalam tu sekiranya saya isap dadah semula. Contoh dia memang nangis isap dadah. Lepas tu dia pun insaf. Lepas tu kita bertunang dengan dia dah berjanji rokok pun tak isap dah. Dia kata saya tak akan sentuh dah benda tu. Mulut ni bukan lidah, bukannya bertulang. Kena ada hitam putih. Kena sign SD. Sumpah berkanun. Jadi boleh tambahkan. Tak boleh terlibat dengan dadah. Tapi benda tu mesti logik. Dan jangan mengambil hak orang lain. Munasabah. Jadi ada orang tanya, boleh tak nak masukkan sekiranya saya berpoligami. Contohnya. Tergugurlah talak satu. Yang ini dibahaskan. Sebab taklik tu bila kita dah siap, bawa satu salinan semasa akad nikah, kita daftarkan dalam daftar perkahwinan ikut Seksyen 22. Taklik itu dicatatkan dalam daftar perkahwinan, diakui oleh saksi, ada wali, semua menengok dan ditandatangani oleh pendaftar perkahwinan. Jadi kalau saya pasti saya tak terima. Apa pula kalau menikah selagi jatuh talak satu? Mungkin boleh tukar kalau suami ada girlfriend dan dia pula buat tak senonoh dengan girlfriendnya itu. Contohnya duduk sekedudukan ke, berdating ke, pergi tengok wayang. Panjang pula taklik yang sejam macam ceramah pula nanti. Itu ada dari segi undang-undang. Ni saya tak perincikan sangatlah. Yang penting kepada tuan-tuan yang berpoligami silakan. Tak ada masalah, rezeki masing-masing. Poligami ni sunat hukumnya. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu saja, tak ada apa-apa. Yang tuan-tuan tak poligami ni rugi je, tak berdosa, rugilah. Tak apalah kita kahwin di syurga nanti je lah ya. Di dunia ni jadilah suami bertakwa. Takut bini tua. Takut takwa. Tapi kalau poligami silakan, jangan cerai berai. Itu yang kita minta. Terutama jangan ceraikan isteri pertama. Itulah isteri yang kenal kita masa kita bujang, kita susah. Zaman kita naik motor grade 41 zaman itu. Masa tu grade 3 orang panggil. Naik motor Z gulu giling dengan kita. Mentang-mentang awak sekarang dah grade 54. Pingat pun dah banyak sepapan. Ada orang pay minat tu layan. Dia minat awak sebab awak dah pangkat besar. Yang di rumah tu kenal awak sejak pada awak punya misai macam tiang elektrik 50 meter sebatang tu. Takkan tinggal begitu je. Tak boleh begitu. Jangan bercerai lah ya. Jangan bercerai. Duduklah 2 isteri, 3 isteri. Sabar je lah sikit. Dan yang kelima yang terakhir. Faktor yang menjadikan rumah tangga ni tak bahagia. Kerana hasad dengki orang lah.
Ada orang mengadu, dia benci tengok muka suami dia. Ada. Dia menengok muka suami dia menyampah. Menyampah. Tuan-tuan pun sama lah. Tengok muka isteri dia nak marah. Tengok muka isteri dia nak marah. Dalam kitab Nasaihul Ubad, Syekh Umar An-Nawawi ada huraikan. Diambil daripada kitab Zadul Yaumil Mi'ad pada Ibn Hajar Asqalani. Ada satu riwayat daripada Jabir, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'i thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Nabi cerita iblis dia ada satu istana duduk tengah lautan. Daripada center commandnya itu, daripada istana itu, dia akan titahkan bala tentera setan-setan dia buat kerja menggoda manusia. Setan yang paling berjasa akan duduk paling dekat dengan iblis. Setan yang berjaya mendapat hasil godaan yang paling hebat. Bila setan-setan ni dah berjaya menggoda, balik dia akan lapor apa aktiviti. Dia barislah depan iblis. Iblis pun tanya, mu buat apa tadi? Fa'altu kaza wa kaza. Kami telah menggoda itu, menggoda ini. Saya goda orang tu curi duit masjid. Saya goda orang tu dia kebas selipar jemaah. Saya goda orang ni. Macam-macam dosa lah. Apa jawab iblis? Ma sana'ta syai'ah. Ish, itu kecil-kecilan semua tu. Nothing, baby. Nothing tu semua. Setakat curi selipar masjid. Nothing. Tak ada markah SKT, tak ada markah. Bawah 5 markah itu. Qala summa yaji'u ahadun fayaqul ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imrati. Tiba ada satu setan kata, "Tuan, lapor tuan. Apa berjayanya engkau hari ini?" "Saya berjaya mencerai-beraikan suami isteri, tuan. Kejayaan saya hari ini, tuan." Iblis ketika itu fayudnihi minhu. Iblis yang atas singgasana turun mendekati perebet setannya itu. Wa yaqulu ni'ma anta. Ini baru tentera saya. Hebat demo. Mari sini duduk sini. Bukanlah setan cakap Kelantan, dok, contoh. Kan kecil hati pula orang Kelantan. Bagus engkau ni. Memang duduk dekat aku. Duduk dekat dengan iblis. Ni hadis riwayat Muslim. Artinya dalam banyak-banyak setan yang markah LMPT, SKT paling tinggi, yang boleh mencerai-beraikan lelaki bini. Bukan yang rasuah ke curi duit masjid ke apa tak. Yang boleh mencerai-beraikan. Adalah setengah ulama sebutkan nama-nama syaitan tu. Wallahualam betul. Tidak, tapi adalah nama-nama yang ada syaitan yang cerai nama Dasim. Syaitan yang mencerai-beraikan kita. Kalau yang berbohong, Miswat. Ada syaitan yang ajar benda-benda sesat ni, Lakus. Ada syaitan yang datangkan gangguan musibah pada kita, nama Aghwar dan macam-macam. Tapi salah satunya nama Dasim. Sebab itu tanda-tanda kalau kita dah kena gangguan syaitan, orang kacau tu banyaklah. Hilang kasih sayang, timbul rasa menyampah, marah je kepada suami, selalu sangka buruk. Suami pakai minyak wangi pun sangka buruk. Dah takkan tak pakai deodorant, tak boleh. Pakai deodorant, tak boleh. Ni wangi-wangi nak pergi ke mana? Dah takkan nak biar tengik begini, pergi kopi saja. Biarlah tengik, tak ada orang nak kawak. La ilaha illallah. Kadang kita, dia cemburu tak tentu arah, nyampah. Kadang kita tengok berita, pukul 8. Kita senyum tengok berita. Tengok berita pun senyum. Dah takkan nak menangis tengok berita pula. Itu menengok macam berita lah tu. Macam berita apa? Dua-dua jantan malam ni. Bergaduh lagi. Benda-benda kecil lah, benda-benda kecil. Benda tak perlu bergaduh, dia bergaduh. Dan gosok gigi. Awak ni tergeti-geti pakai Colgate ya. Picit bertengah. Seorang ajar picit pada bawah, lurut pada bawah. Ingat nak urut, nak urut. Dah pasal Colgate bergaduh. Seorang picit tengah, seorang picit bawah. Biasa orang perempuan suka picit pada tengah. Kita display daripada bawah, siap beli kat DIY, tolak. Tak, picit tengah juga. Dah bergaduh. Jangan main. Lupa cakap I love you, bergaduh. Awak sekarang tak cakap dah I love you. Dah bila aku cakap I love you sebelum ni? Cakap lah I love you. Bergaduh pula cakap I love you, tak pandai. Ada dulu satu kursus pasca perkahwinan. Orang pencen datang ramai lah.
Kita pun bagi, naklah kita pun kasih tahu cakap I love you apa tu. Jadi ada seorang peserta tu perempuan, makcik. Dia karang WhatsApp panjang betul pada suami dia. Bangga menjadi isteri, I love you forever till jannah, bla 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 bla. Send. Suami dia baca 2 tik, tak balas. 3 hari tak bercakap. Suami pula heran, awak ni balik kursus makin tak bercakap pula dah. Apa salah aku? Aku duduk rumah, tak keluar, tak pergi ngeteh, tak pergi mancing, tak pergi apa-apa pun. Ride pun tak. Duduk rumah, tengok Netflix pun tak. Pandang je dinding. Apa dosa aku lagi? Suami tak bercakap. Isteri tak bercakap. Jangan tanya, kenapa tak balas mesej? Mesej yang mana? Orang hantar panjang jela tak balas. Suami buka balik. Yang love you ni ke? Lah. Kena balas ke? Dia kena sambung lagi permit. 3 hari lagi bergaduh. Kita tak reti dah tua-tua ni. Geli. Itu yang saya sebut. Kalau dah banyak sangat kelahi ni, something wrong. Jadi pergi berubat lah. Jumpa ustaz mana yang pandai-pandai. Panggil orang buat semayang. Semayang di rumah. Buat semayang hajat ke apa ke. Sebab itulah elok diamalkan oleh kita di rumah kita. Innallaha khatama surat al-Baqarah bi ayataini a'taituhuma min kanzihil ladzi tahtal arash fata'allamuhunna wa'allamuhunna nisa'akum fa innaha salatun wa qurbanun wa du'a. Hadis Darimi. Nabi ajar dalam Quran, Allah tutup surah Al-Baqarah ni dengan 2 ayat mustahak. Suruh anak engkau perempuan, anak engkau dan isteri engkau amalkan ayat ini. Sebab dia itu adalah salah satu bentuk doa menjauhkan daripada masalah. Sebab itu, iqra'u suratul Baqarah fa inna akhazaha barakatun wa tarakaha khasratun wa la yastati'uha batlah. Ini hadis Muslim. Bacalah surah Baqarah banyak-banyak sebab dia adalah berkat, meninggalkannya adalah kerugian dan kebatilan takkan mampu menguasai tempat yang baca surah Baqarah. Hadis Nabi selain menyebut, la taj'alu buyutakum qubura inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis Muslim. Nabi kata banyakkan membaca Quran, jangan buat rumah kau macam kubur. Tuan-tuan, mengaji di masjid bagus, tapi Nabi suruh juga mengaji di rumah. Sembahyang fardu di masjid, tapi banyakkan mengaji di rumah. Jangan buat rumah kau macam kubur, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan lari lintang pukang kalau rumah tu banyak membaca surah Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini benda-benda halus yang kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang kita selalu sangat upload di media sosial gambar kita dengan suami, dengan isteri bermesra-mesraan apa semua. Jangan lupa ada mata yang menengok, tak semua gembira, yang dengki ramai, yang menyampah ramai. Hasut mata ni ain. Jadi budak-budak muda saya tengok pula suka sangat kongsi. Kadang buat live video dalam kereta, letak bahu kat suami, Allah mengada-ngadanya lah menengok. Ling yang. Balik melayang kita, dah tua-tua dia geli benda-benda gitu. Kita jangan, bukan semua orang suka. Jadi orang yang tak suka tu kadang doa yang tak baik juga pada kita. Jadi tak payahlah tunjuk-tunjuk kat kemesraan depan orang ini. Buat biasa-biasa saja. Nanti orang dengki dengan kita, doa yang bukan-bukan, itu yang jadi susah. Jadi inilah 4-5 perkara yang sempat kita bahaskan pada malam ini. Apa yang mustahak adalah dalam nak membentuk rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang bahagia, tauladannya adalah mesti pegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah. InsyaAllah apa yang Nabi ajarkan pada kita, jadikan panduan sedaya upaya kita. Kerana itulah yang terbaik sebagai bekalan kita di dunia sampai di akhirat. Bunga mawar merah pekat, dibuat hiasan kain pelekat. Kalau hidup hendak berkat, ikutlah petunjuk Nabi Muhammad. Pokok tinggi boleh dipanjat, rambutan diambil pakai galah. Jika mau hidup berkat, taatlah selalu ajaran Rasulullah. Jalan mulia, hidup cerah, jangan engkari sabda Rasulullah. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Saya akui saya kurang sangat berceramah tajuk rumah tangga ini. Ini bukan forte saya. Saya jarang, tuan-tuan cek ceramah saya, jarang sangat saya cerita rumah tangga. Biasanya
kita pas pada ustaz-ustaz lain lah yang suka cerita ni. Tapi lah, mungkin ada satu perspektif lain yang pihak masjid minta, at least daya upaya kita cuba untuk nak bincangkan. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.